Ta'ala. Jadi yang yakin orang yang bersama pada malam ni semua ada kesalahan tersebut. Cuma mungkin pada malam ni hadir untuk mengambil sedikit, kata apa, memerlukan sedikit panduan lah. Dan anda pun wallahu alam, anda pun tak pasti adakah apa yang anda kongsikan pada malam ini adakah ia klise, klise ataupun ia hanya benda yang kita dah tahu lah, kita dah buat semua tu kan. Wallahu alam. Namun anda harap tetaplah ada sedikit manfaat untuk anda semua. Kalau tengok lagi dalam list kehadiran ni macam dikonquer oleh warga-warga di selatan ya. Tapi tidak mengapalah, siapa yang datang, siapa yang hadir, moga-moga adalah manfaat untuk anda semua insya-Allah. Jadi antum bebas untuk memberi komen dan memberi soalan di sebelah komen. Jadi kita mulakan sesi ni dengan satu mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hal 'ala rusuli illa balaghul mubin. Satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang antum, yang kita semua mungkin akan jumpa kalau kita pernah membedah ataupun menyelongkar salah satu prinsip dalam kawaid dakwah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Said. Kawaid yang keempat adalah tak silap, iaitu berkenaan dengan balagh. Yang ni kita ni, tugas kita sebagai da'i, tugas kita sebagai murabbi bukan sekadar menyampai sahaja, bukan sekadar memberi kefahaman sahaja, bukan sekadar buat usrah sahaja. Tapi kita ada tugas, kita ada tanggungjawab untuk kita ni menyampaikan Islam dengan sejelas yang mungkin, dengan semubin yang mungkin. Jadi siapa yang ada pemikiran bahawa tak apalah kita sampaikanlah mana kita ada, itu adalah kefahaman yang salah. Kefahaman yang betul, kita kena berusaha sedaya upaya, sewajib mungkin yang kita mampu untuk kita berjaya menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam dengan penyampaian yang jelas, yang dapat diterima dan diserap oleh orang-orang yang kita dakwah. Memang keputusan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ada tugas, iaitu tugas kita untuk menyampai sebaik mungkin apa yang kita ada dan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Dan antara cara dan juga faktor yang insya-Allah akan memberikan kita punya penyampaian dakwah itu mubin, jelas, mencapai hasrat, mencapai matlamat, mencapai hadaf, adalah kita berjaya untuk mengelola halaqah yang baik. Ana tak kata halaqah yang nak buat baik tapi kita nak berkongsi supaya kita sama-sama berusaha untuk mencapai halaqah yang baik. Jadi ini sekadar orang kata apa dia? Sekadar mukadimah yang masing-masing boleh balik, masing-masing boleh rujuk balik. Kawaid dakwah yang keempat, ana rasa Akhi Syakir ada berkongsi dalam YouTube. Nanti boleh tulis prinsip dakwah yang keempat. Nanti akan jumpa lah Akhi Syakir berkongsi dalam YouTube dalam bahagian prinsip yang keempat itu. YouTube Muassis ke YouTube Syakir Ana rasa YouTube peribadi kan Syakir kan? Nanti bolehlah Akhi Syakir komen kat tepi lah. Ana lupa dia share di YouTube Muassis ke di YouTube Ahmad Syakir. Nanti boleh check balik. Muassis TV. Baik, boleh check di Muassis TV tentang prinsip dakwah ini insya-Allah. Jadi pembahagian Ana tak tahulah. Ana ni suka untuk bercakap dalam tempoh yang pendek. Jadi subscribe, jangan lupa subscribe. Boleh share link kat situ minta Wakil Media untuk share link Muassis di situ. Boleh pakat-pakat subscribe ya. Jadi Ana tak biasa, Ana tak erti nak bagi something dalam tempoh yang pendek dan Ana minta maaf kalau perkongsian Ana pada malam ni lama. Jadi kalau lama sangat boleh potong daripada Google Meet. Tak apa, tak kisah. Asalkan Ana berjaya berhenti sepatutnya lah supaya orang dengar lah. Sebab kat sini Ana tak pasti. Pukul 12 steady. Syafiq steady ke 12 tak pasti ke 12 steady . Jadi apa yang Ana nak kongsikan pada malam ni, Ana berpecahkan beberapa benda lah. Dan kalau antum harap nak dapat pengisian basuh malam ni, nak dapat pengisian yang memberi semangat, pengisian yang menampung mujahadah atau super sayar apa, antum tidak dapatlah pada pengisian malam ni . Sebab malam ni lebih kepada teori, praktikal dan juga kaedah yang mungkin bersifat teknikal. Dan mungkin adalah sedikit-sedikit kata nasihat-nasihat yang kita sama-sama dapatlah untuk anda kongsikan pada malam ni insya-Allah. Baik. Jadi Ana bahagikan beberapa bahagian untuk sesi malam ni. Satu, sebelum halaqah. Kedua, semasa halaqah.
ketiga selepas halaqah, dan yang terakhir luar halaqah adalah kita akan ada sesi Q&A. Jadi ini topik perbincangan yang Ana akan kongsikan bagaimana kita nak menyusun ataupun nak mengolah halaqah dengan baik. Kefahaman kepentingan halaqah semua Ana tak nak kongsikan. Ana yakin orang yang datang ni tahu kepentingan tersebut. Kalau tak tahu kepentingan, boleh rujuk dengan murabi masing-masing insya-Allah. Kenapa nak buat usul sebagainya, itu boleh rujuk dengan nakib dan murabi masing-masing. Kita pergi kepada pembahagian yang pertama. Pembahagian yang pertama nak kongsikan kat sini adalah berkaitan dengan sebelum halaqah. Dan perkara yang pertama sekali sebelum halaqah, perkara yang pertama kita kena buat sebelum kita mulakan halaqah adalah kita baca bismillah terlebih dahulu. Dan memberi, kita kata memperbetulkan niat kita kembali kenapa kita buat tugas-tugas ni. Dan yang kedua, barulah kita memikirkan benda yang paling utama adalah hadaf ataupun objektif. Apa yang kita capai dalam halaqah tersebut. Dan hadaf ini Ana bahagikan kepada dua. Ada objektif yang bersifat umum, ada objektif yang bersifat khusus. Maksudnya dalam kita nak, ini okey, minggu ni ada usrah. Ataupun janganlah esok ada usrah baru nak fikir malam ni hadaf kan. Minggu ni kita ada usrah, kita nak persiapkan usrah kita minggu ni. Jadi benda yang kena fikir, apakah target ataupun apakah hadaf yang kita nak bawa dalam usrah kita minggu ini. Dan Ana bagikan kepada dua target. Satu tujuan yang bersifat umum, satu lagi tujuan yang bersifat khusus. Apakah yang dikatakan sebagai hadaf umum? Ini jangan tengok Ana ambil daripada buku lah. Jangan sebut-sebut siap-siap, ini perkongsian pengalaman. Mungkin adalah orang kata apa, bertembung ke dengan benda-benda ataupun dengan buku-buku ke apa, Ana minta maaf lah. Ini berdasarkan apa yang Ana selalu buat. Benda yang pertama sekali adalah kita kena ada hadaf umum. Hadaf umum ni apa? Hadaf umum ni hadaf yang menyeluruh. Kita nak capai dalam halaqah kita apa? Dan biasanya hadaf ini kita akan tentukan berpandukan timeline ataupun berpandukan rancangan. Sebab tu dalam dakwah ni kita tak boleh sembrono. Dalam dakwah ni kita tak boleh dakwah kalau buat, tak boleh. Dakwah ini memerlukan kepada perancangan. Tak boleh ikut semangat membuta tulis mata-mata. Sebab kita risau akan ada efek selepas itu. Memerlukan kepada perancangan ataupun kena ada timeline. Contohnya apa dia? Contoh, kita nak tentukan minggu ni kita nak bagi apa dalam usrah kita, dalam halaqah kita. Kita pun tengok balik. Oh, kalau ikut plan dengan ikhwah-ikhwah, plan dengan abang-abang, kita ada daurah ni. Kita nak buat daurah pertama. Ikutlah nak bagi daurah apa dan sebagainya, ikut nak bagi daurah apa tu, boleh fikir sendirilah. Dan kita tengoklah apakah requirement atau minimum requirement yang kita perlu capai supaya mad'u ataupun adik usrah yang kita nak bawa ini boleh orang kata move on ataupun boleh cepat grab, boleh masuk dalam daurah tersebut. Sebagai contoh, kita nak buat daurah pertama kan, daurah tujuan hidup ke apa-apalah, daurah ISK ke apa, kita kena ada mindset lah apa benda yang kita nak adik-adik ni dah ada sebelum pergi kepada ISK. Contoh paling kurang mereka dah tahu sedikit tentang dalil-dalilnya atau mereka dah ada persoalan-persoalan yang tertimbul dalam diri mereka, maka jadikan benda itu sebagai hadaf untuk kita settlekan dalam halaqah minggu ni. Jadi contoh halaqah minggu ni, target kita bulan depan nak buat ISK. Jadi minggu ni kita target supaya adik-adik ada satu sense persoalan. Kenapa hidup aku? Apa tujuan hidup aku? Kita nak timbulkan persoalan. Jadi daripada situlah kita decide apakah hadaf ataupun apakah target kita untuk target yang umum. Contoh lagi, kita dalam tempoh 6 bulan, kita target apa nak capai? Dalam tempoh 6 bulan nak jadikan apa? Adik yang baru ikut usrah, kita jadikan mereka ni apa dia? Nak dia murabi terus 6 bulan. Itu atas yang tu lah. Tapi dalam tempoh 6 bulan tu kita tahulah kita nak decide apa. Apakah tujuan-tujuan dia. Dan hadaf umum juga kita boleh berpandukan kepada modul. Mana wallahu'alam, mana tak pastilah. Pernahkah itu semua dikongsikan dengan murabi masing-masing? Beberapa modul tarbiyah ataupun beberapa kata cadangan-cadangan bahan yang boleh disampaikan dalam usrah dan sebagainya. Kebiasaannya setiap cadangan bahan tersebut dia ada hadaf-hadaf tertentu yang perlu dicapai. Contoh surah An-Nas ada hadafnya. Al-Falaq ada hadafnya, hadis itu ada hadafnya, hadis ni ada hadafnya yang perlu kita capai. Dan ini Ana panggil dia sebagai sebahagian daripada hadaf umum. Yang mana kita kena fikirkan
supaya kesemua ahli halaqah capai hadaf tersebut. Paling kurang tak capai semua pun, paling kurang half ataupun paling kurang atas itulah macam mana kita nak menilai keberkesanan dalam menentukan hadaf-hadaf tersebut. Yang kedua, yang kita nak tentukan adalah hadaf yang bersifat khusus. Dalam halaqah, kita kena fikir juga hadaf-hadaf khusus. Apakah hadaf-hadaf khusus tu? Hadaf-hadaf khusus ni boleh berpandukan beberapa benda lah. Yang pertama sekali, kita berpandukan kepada individu. Yang ni kita berpandukan kepada ahli halaqah kita tu. Mungkin kita hasil daripada muayyashah kita jumpa dia, kita tahu ada halaqah ni tengah struggle dengan benda ni, tengah struggle dengan study, tengah struggle dengan duit. Ada adik halaqah tengah kita ternampak dia ada komen ke dekat TikTok yang tidak bermanfaat, ada tertengok ke apa dan sebagainya, maka kita take note, kita ada benda nak selesaikan, iaitu kita ada hadaf khusus. Contoh, nak nasihat dalam usaha tu kita target untuk memberikan nasihat motivasi supaya adik-adik yang kita muasyah tu ada yang down dengan study, supaya rasa tak down dengan study. Tanpa kita directly lah, ni Ana cerita ni sempena dengan ahli kita tengah stres. Tak boleh cakap macam tu. Yang penting kita sampaikan, yang penting kita ada hadaf khusus tu. Hadaf khusus ni juga boleh kita tentukan dengan mood semasa. Contoh, nak masuk musim exam, nak masuk musim Ramadan, nak masuk musim cuti, nak masuk bawa lepas darah ataupun nak masuk darah. Jadi kita ada mood-mood tertentu yang sedang berlega dalam ahli halaqah kita. Jadi apa yang kita tentukan dalam halaqah kita adalah boleh jadi juga berkaitan dengan benda tersebut. Contohlah kita nak sambut Ramadan sekarang kan. Maka menjadi hadaf kita lah supaya semua orang mendapat mindset, persediaan yang rapi untuk menyambut Ramadan. Itu kita katakan sebagai hadaf khusus yang berkait rapat dengan suasana semasa. Ataupun boleh jadi persediaan untuk cuti kan. Di samping bagian ada banyaklah universiti-universiti yang wallahualam lah, kalau dekat Gambang ni, kat UIA Gambang ni, baru saja masuk beberapa waktu, mereka dah kena pulang balik lah sebabkan COVID yang melampau-lampau ni. Jadi kita kena sediakan bekalan lah kepada mereka untuk balik cuti macam mana. Maka bahan-bahan ataupun hadaf perlu dimasukkan dalam list-list yang kita nak settlekan dalam halaqah kita. Yang terakhir boleh jadi ia berpandukan kepada isu. Isu semasa, isu yang tengah viral sekarang. Macam-macam lah isu kan. Boleh jadi itu juga sebahagian daripada kita untuk apa? Untuk membina mauqif. Mauqif ni adalah pandangan ataupun pendirian semasa yang selaras dengan naratif tarbiyah kita. Maksudnya dalam tarbiyah kita ni, kita nak apa pandangan tarbiyah kita, apakah pandangan fikrah kita terhadap isu-isu semasa. Jadi benda ni benda yang kita kena bukan wajib mungkin boleh jadikan sebahagian daripada hadaf yang kita nak masukkan dalam halaqah kita. Banyaknya hadaf, tak banyak, dia bergantung kepada penilaian murabbi ketika itu. Ini adalah sebahagian daripada apa yang kita boleh tentukan dalam kita nak menentukan hadaf-hadaf yang ada dalam usrah kita. Okey guys, setakat ni dah berat lah, kita nak buat usrah lah. Baiklah, kena. Okey, kalau okey semua, insya-Allah kita mulakan, kita teruskan dengan perbincangan yang seterusnya. Selepas kita telah meletakkan bahan, meletakkan hadaf, maka kita memerlukan kepada, of course lah, biasa itu jangan fikir bahan dulu fikir hadaf terlebih dahulu supaya apa-apa bahan sahaja kita dapat masukkan dengan hadaf tersebut. Isu yang sentiasa berlaku pada murabbi baru ke atau murabbi yang lama ke, biasanya kita ni akan banyak fikir bahan apa dulu. Ya akhirnya kita tak dapat nak link. Kenapa aku bagi bahan ni? Kenapa kena Anas? Oh sebabnya dulu aku ikut surah, aku dapat Anas. Kenapa aku nak bagi ni? Kita hanya follow tanpa kita memahami hakikat sebenar setiap bahan-bahan yang ada. Maka sepatutnya lah para murabbi, para nakib usrah kena tahu hadaf terlebih dahulu supaya mudah untuk kita decide bahan apa. Sebab Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita ni sebenarnya dia boleh pergi macam-macam. Bergantung kepada hadaf kita. Kalau orang tu baca Al-Quran untuk mendapat sains, dia akan jumpa sains. Kalau orang tu baca Al-Quran untuk menyelesaikan masalah itu, masalah ini, maka dia akan dapat apa yang dia nak.
Jadi sebenarnya yang memilih tadabbur, antara benda yang disebut dalam iklanan, pening nak pihak tadabbur, itu semua akan dapat diselesaikan bila mana kita ada hadaf dan juga kita dah sudah ada target-target tertentu untuk kita capai dalam halaqah kita. Maka kita kena sediakan bahan, dan kunci kepada penyediaan bahan ada dua, ikhlas dan juga mujahadah. Kenapa nak sebut ikhlas? Sebab apa-apa bahan sahaja sekalipun, kalau kita tidak dapat linkkan hati kita, penyampaian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahan tersebut akan jadi kering. Bahan tersebut akan hanya berakhir di dalam kepala otak kita sahaja, tanpa memberikan nilai tambah dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat pula. Gaya macam tengah sembang dengan ustaz-ustaz pula. Kehidupan ni lah tengok muka Badrul. Kehidupan masyarakat lalu. Kehidupan para kita punya ahli halaqah kita. Dan mulakan kepada mujahadah. Orang murabi ataupun nakib yang sekadar baca sikit je, lepas tu menyampaikan tu goreng hangit, tidak akan berjaya untuk menyampaikan fikrah itu dengan baik. Hanya suara je tinggi tapi tak ada isi. Tidak akan mampu untuk menyampaikan fikrah, menyampaikan Islam secara balaghul mubin, tidak akan mampu. Dan maka sebab itulah kita memerlukan kepada keikhlasan dan juga mujahadah, supaya apa kita sampaikan itulah yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak ceritalah pasal cerita kita korban tu itu nanti boleh sembang lain lah. Baik. Jadi penentuan bahan ni kita boleh decide, kita boleh lihat bahan ni dia ada beberapa sumber. Sumber yang pertama adalah berpandukan modul lah. Jadi anda minta lah kepada murabi mungkin boleh kongsikan modul-modul untuk pemula, macam mana siapa yang bawa usrah, baru nak bawa usrah, dia ada modul dia. Siapa yang dah bawa usrah ada modul dia. Jadi mungkin para murabi boleh kongsikan kalau belum pernah kongsikan sebelum ini. Jadi kebanyakannya bahan-bahan semua dah ada dalam list tu. Bahan-bahan semua dah ada dalam list tu. Kita boleh tengok dan kita boleh cuba sampaikan. Dan kita boleh tengok daripada situlah bahan-bahan apa yang kita nak gunakan dalam halaqah kita. Yang kedua, bahan yang berpandukan pengalaman. Ada orang, dia based on apa yang didapat daripada usrah dia sebelum tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun untuk itu recycle balik apa yang tu dapat dalam usrah itu sebelum itu. Tetapi yang tu tidak boleh menggunakan dia secara tanpa masak. Faham tak? Maksudnya tu ambil terus raw material yang tu dapat daripada usrah sebelum tu, yang tu campak dalam usrah yang tu bawa pula. Raw material tidak sedap. Makanan yang tak dimasak tidak sedap. Makanan yang tak dimasak akan merosakkan perut. Tidak mengenyangkan perut kita. Mungkin kenyang seketika, tapi dia tidak akan memberikan zat-zat yang sepatutnya kepada para pendengar. Maka memerlukan kita, kalau kita nak ambil something yang kita dengar daripada usrah kita, contoh murabi kita berkongsi sebelum ini, nak kita berkongsi sebelum ini, maka kita kena adjust. Kita sendiri kena faham dulu. Daripada mana nakit aku cerita ni? Nakit aku ambil sumber mana? Nakit aku cerita pasal apa yang aku kena ambil, apa yang patut aku kongsikan, apa yang tak patut aku kongsikan. Sebab tak semua benda yang kita dapat, kita boleh kongsikan. Tak semua benda kita dengar, kita boleh kongsikan 100%. Ada benda-benda yang kita sendiri yang kena simpan, ada benda yang kita boleh kongsikan bersama-sama. Yang ketiga adalah bahan-bahan yang berpandukan kepada bacaan kita. Saya yakin setiap orang ada bacaan masing-masing. Bacaan tu bukan bacaan komik ataupun bacaan buku-buku yang tidak bermanfaat. Tapi bacaan-bacaan yang tu baca sendirilah. Dan mungkin ada orang baca di website atau ada yang baca di buku-buku dan sebagainya. Tapi kena ingat, pastikan sumber-sumber yang itu baca itulah sumber-sumber yang autentik ataupun yang difiqahi, yang dipercayai. Bukan baca di website, di blog atau kita kongsikan. Ana dulu ingat suatu ketika masa mula-mula buat usrah ni, ana antara bercerita yang selalu yang ana suka adalah cerita berkenaan dengan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Lailatul Qadar. Ana pun tak tahu ana dengar daripada mana. Zaman Quran kita sebut cerita ni kita pun ambil kita cerita kat orang. Dulu tak belajar sangat kan pasal berkongsi-kongsi kan. Antaranya cerita pasal Lailatul Qadar lah. Antara kisahnya macam mana datang Lailatul Qadar tu, sebenarnya malaikat datang malaikat datang bawa baru sudah pasang api dekat
neraka jahanam. Ceritalah dia kepada Nabi kan. Nabi tanya macam mana neraka jahanam tu. Ada 70,000 kampung, 70,000 ular, 70,000 bilik, 70,000 tu lah. Kalau tu pernah dengar lah. Maka Nabi pun dengar tentang neraka tu, Nabi pun pengsan. Menangis Nabi. Maka Nabi bangun tu, Nabi doa kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba aku. Maka Allah Ta'ala berikan dia tu qadar. Masa tu tak tahu sumber tu daripada mana. Akhirnya ada cerita lah. Suka lah kita cerita benda tu kan. Rasa benda tu best, tapi sebenarnya dia tidak berasalkan daripada sumber yang autentik. Tarbiyah, dakwah dia tak boleh macam tu. Dia kena ada sandaran supaya orang tersebut bila mendengar dakwah itu yang ada sandaran, kalau dia kena tiup pun dia tetap ada benda yang disandarkan. Dia kena uji pun ada benda yang disandarkan sebab kita memberikan sesuatu yang ada sandaran, yang ada dasar yang kukuh. Dakwah atau ilmu yang tidak ada dasar yang kukuh akan melahirkan manusia-manusia yang rapuh. Sebab itulah kita perlukan pendirian, kita perlukan memberikan sesuatu yang ada ada dasar yang kukuh, insya-Allah. Baik. Dan pembahagian bahan ni kita boleh katakan ini anda tak pastilah, kalau ada salah anda mohon maaf lah. Kalau berdasarkan pengalaman anda membahagikan bahan-bahan dalam usul ni kepada dua bahan. Bahan yang tunjang, bahan yang jadi tambahan. Dan disclaimer kat sini, bahan tambahan itu bukanlah bahan yang tidak penting. Tapi bahan yang kita boleh, orang kata apa, berpindah-pindah ataupun bertukar-tukar. Namun bahan yang tunjang, yang sentiasa yang perlu kita bincangkan dalam halaqah, kita tak boleh orang kata tukar, yang kita kena sentiasa bincang halaqah adalah berkenaan dengan tafsir, hadis dan sirah. Mereka ada bahan-bahan tambahan seperti tadabbur ayat. Ada orang memikirkan bahawa usrah ni kena start dengan tadabbur. Tidak semestinya. Yang penting dalam Al-Quran tu ada perbincangan, dalam halaqah itu ada perbincangan Al-Quran. Kalau tak sempat untuk memulai tadabbur pun tidak ada masalah kalau kita berjaya menyampaikan tafsir yang baik. Jadi jangan yang tu fikir usrah kena mulakan dengan tadabbur Al-Quran. Tidak. Yang penting ada isi yang berkait dengan Al-Quran dalamnya. Akhbar Islami ni apa dia? Isu-isu semasa tentang umat Islam. Itu kita kena bincangkan juga. Jika ada waktu ataupun jika itu boleh dibincangkan. Dan fiqh dakwah dan juga fiqrah. Ini juga sebahagian daripada perbincangan-perbincangan yang kita boleh ambil, kita boleh bincangkan dalam halaqah kita. Panduan ringkas berkenaan dengan penyediaan bahan. Anda cubalah memberi panduan sikit. Anda tak tahulah, anda main hentam saja ni kan, ikut dalam kepala saja. Jadi kalau anda salah, anda mohon maaf, boleh betulkan di tepi. Untuk penyediaan tadabbur. Mungkin ramai orang, macam mana nak pilih ayat Quran yang betul? Macam mana nak pilih ayat Quran yang kita boleh tadabbur? Kan? Adakah kita kena buat macam mana? Kita kena baca Quran semua sekali berjumpa? Tidak. Itu lebih baik kalau kita dapat petik, kita dapat tahu je ayat itu kat mana. Cuma kalau dalam orang kata apa, dia punya cheat code lah. Cheat code pula. Bukan cheat code lah, kata tips lah. Macam mana kita dapatkan ayat tu. Antara benda ni adalah kita tengok balik hadaf dia. Apa hadaf kita? Kita nak capai apa dalam halaqah negeri itu? Maka kita carilah keyword yang sepatutnya. Contoh, dalam bulan itu kita nak cerita pasal hadaf khusus kita adalah berkenaan dengan bulan Rejab ataupun bulan Ramadan. Maka keyword dia adalah Ramadan. Maka itu bolehlah cari dalam kitab buku yang ada tulis Ramadan ataupun itu boleh cari dalam website yang ada berkenaan dengan perbincangan Ramadan. Pastikanlah website yang dipilih tu website yang difiqahi lah. Ada sumber rujukan, ada perbincangannya, bukan website yang biasa-biasa, tapi website yang ada sumber-sumber yang disebutkan. Maka daripada situlah, daripada keyword itu contoh Ramadan, itu mesti Ramadan. Maka itu tengoklah penulisan-penulisan orang tentang Ramadan. Pastilah penulisan yang baik, penulisan yang Islami pasti akan meletakkan ayat-ayat tertentu. Daripada situlah kita boleh memilih ayat tersebut untuk dijadikan sebagai ayat untuk kita tadabbur pada minggu itu. Tetapi jangan yang tu ambil kosong. Zaman sekarang bukan lagi zaman yang tu boleh berkongsi sesuka hati. Zaman sekarang kita memerlukan kepada sumber. Maka ambillah peluang seketika. Yakinlah, itu rasa mungkin penat nak buat preparation dan banyak benda kena buat. Nak assignment lagi, nak buat jahiliah lagi, kan? Nak tidur lagi. Banyak benda nak buat kan, selain daripada nak buat dakwahan. Tentu kena fikir juga bahawa ini apa yang tu buat ini, pulangan dia akan kembali kepada itu yang pertama sekali. Kita yang pertama sekali akan dapat manfaat sebelum orang lain. Dan
Maka bila mana kita dah jumpa satu ayat, kita nak tadabbur pada malam itu. Oh, malam itu kantor, pagi tu baru study ni. Malam tu kan. Kita nak tadabbur pada halaqah minggu itu, maka kita lihatlah tafsir. Bukalah tafsir supaya kita dapat gambaran. Kita ada syarahan dalam fikiran kita. Kita bukan goreng je. Sebab itulah ada sesetengah pihak tidak bersetuju untuk kita buat tadabbur. Sebab benda macam inilah. Sebab kita tadabbur tanpa disiplin. Kita nak elak daripada orang-orang mengatakan bahawa usrah ni sesat, halaqah ni sesat. Maka kita memerlukan kepada disiplin. Maka disiplin yang terbaik untuk tadabbur adalah kita melihat apakah komentar-komentar para ulama berkaitan dengan tadabbur, berkaitan dengan ayat tersebut. Boleh je buka kat YouTube, tulis je ayat tu. Adalah ustaz-ustaz akan syarah. Boleh je cari dalam kitab-kitab, tafsir-tafsir ke apa-apa yang ada, untuk kita lihat apa sebenarnya kehendak ayat. Kena dengan hadaf, kena dengan tafsir, maka silalah untuk kita berkongsi hasil tadabbur kita bersama-sama. Boleh ke nak minta mereka tadabbur? Boleh. Tapi pastikan kita juga ada panduan. Setiap ayat yang kita tengok, yang kita suruh mad'u kita baca tu, kita pun dah baca. Kita pun dah tahu cerita dia apa. Dalam pecahan ayat tu kita tahu cerita pasal apa. Supaya jika adik-adik ini ada yang tersalah, terlebih dalam berkongsi tadabbur mereka, kita boleh pandu balik. Isu yang berlaku kita ni, kita baca satu ayat je. Kita tahu ayat tu je. Ayat yang kita nak kongsikan pada malam tu. Ayat lain kita tak tahu. Maka sebab itulah timbul masalah yang besar. Kalau kita baca semua sekali ayat yang kita nak baca pada malam tu, insya-Allah kita boleh pandu tadabbur itu untuk capai hadaf. Walaupun mutarabi yang bukan kita yang kongsi, tapi mad'u yang kongsi. Tapi kita boleh tarik poin dia itu untuk kena dengan hadaf yang kita nak decide pada malam itu. Barulah halaqah yang kita buat tu berkesan. Sebab yang menyentuh hadaf tersebut bukan kita sahaja. Mereka pun sebenarnya sedang menyentuh hadaf tersebut tanpa mereka sedar. Melalui kita. Jadi murabbi nakil usrah ni, dia bukan mudah lah. Sebab tu Nabi-Nabi tu orang-orang yang kuat. Sebab nak sampaikan dakwah ni bukan benda yang perkara yang mudah. Tapi itulah kewajipan. Tak boleh elak. Ini berkaitan pula dengan tafsir. Kalau ada soalan, terus tanya. Tafsir, kalau kita nak menyampaikan tafsir dalam halaqah kita, pastikan kita sudah ada satu rujukan bersama. Contoh, minggu ni kita target untuk habiskan juz amma. Maka carilah buku-buku atau tafsir-tafsir yang mudah yang kita boleh rujuk bersama-sama. Kita boleh tengok, kita punya adik halaqah pun boleh tengok. Supaya masing-masing, wallahu'alam, kita tahu tak semua orang akan baca. Tapi yang pasti kita telah memberi peluang kepada mereka untuk ada rujukan. Paling kurang mereka tahu kat mana kita seperti benda ni. Paling kurang mereka boleh baca sendiri. Paling kurang kalau yang rajin tu boleh baca sendiri dan boleh dapat juga lebih lagi daripada orang lain. Cuma tetapi disclaimer kat sini. Itu untuk semua orang. Tapi untuk kita sebagai naqib, sebagai murabbi, kita memerlukan beberapa sumber-sumber yang lain. Kita tidak boleh mengharapkan satu tafsir sahaja. Supaya apa? Supaya kita boleh, orang kata apa? Bila kita cerita pasal tafsir tu, kita boleh expand lagi. Kan? Kita boleh buka lagi perbincangan supaya adik-adik ni terus berfikir dan mendapat manfaat lebih lagi daripada Al-Quran itu sendiri. Contoh, kalau kita tengok kalau kita kebiasaannya, kita akan baca buku apa? Buku apa kalau juz amma? Biasanya kita baca dalam surah, kita baca buku apa? Buku apa yang selalu kita baca? Tafsir Haji. Ibrah juz aman oleh UQY Ustaz Qaunus Salam. Itu betul, tak ada masalah. Cuma kita sebagai murabbi, kita baca apa lagi yang lebih daripada tu? Baca tak tafsir Ibn Katsir? Pada hari ini, teman-teman semua, ikhwan-ikhwan yang Allah kasih semua, kita dah terlalu banyak dah rujukan yang kita boleh tengok. Bahasa Melayu. Tafsir ni itu boleh tengok macam-macam. Tafsir Munirnya, celik tafsir. Wow. Apa-apa sahaja tafsir yang kita boleh tengok banyak sangat. Antara yang terbaru ni malah yang apa? Yang apa tu? Allah, apa yang ada hari tu? Hari siapa yang hari-hari kat TV tu? Apa yang hari-hari kat TV terabur tu? Apa nama dia?
My Quran Time. Quran Time kan. Quran Time tu pun dia dah buat satu buku yang by juzuk. Anda dah beli satu barulah. Tafsir Hamka dah ada. Macam-macam. Rajin tak rajin je. Duit tak ada, duit ada. Minta dengan murabi duit untuk beli tafsir. Tak masalah. Kita sebagai murabi kena banyak bacaan. Kalaulah kita decide satu bacaan saja, kita punya perbincangan tidak berkembang. Dan kita akan mudah blur bila kita ada satu rujukan saja. Sebab kita ada satu benda je nak bagi. Kalau kita ada 2-3 benda, insya-Allah kalau ini blur, ini akan backup. Ini blur, ini akan backup. Dan sebab itulah dia akan berterus, insya-Allah akan membantu kita lancar dalam penyampaian kita. Isu yang tak lancar ni adalah isu goreng. Satu kali baca, goreng sehangit mungkin. Kemudian benda tidak baik. Betul. Download PDF je. PDF sok more. Duit beli benda lain. Duit ada benda lain. Kitab payah sikit nak beli. Kan? Yang seterusnya adalah antara poin-poin utama bila kita nak bincang tafsir. Itu jangan ingat ini geng-geng pengajar Islam je ni kena bincang benda ni. Tak. Ini semua kena capai, kena boleh. Kena berusaha untuk deliver benda ni. Apa dia? Kalau kita bincang pasal tafsir, paling kurang jika ayat itu ada asbabun nuzul, maka kongsikan asbabun nuzul tersebut. Asbab nuzul ni tu boleh cari, boleh search je. Kadang-kadang bila tu baca tafsir tu pun dia dah cerita dah sebenarnya. Kalau ada asbab nuzul. Lepas tu kena baca. Ada tafsir tak cerita asbab nuzul. Ada tafsir cerita asbab nuzul. Maka bacalah banyak sikit kitab. Surah tersebut makiyah ke madaniyah? Cerita supaya kita tahu apakah hala tuju surah. Sebab Maki dan Madani mempunyai hala tuju yang berbeza walaupun ayat yang sama. Kita bincang juga mufradat yang penting. Mufradat ni kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang penting yang kita rasa macam best kalau kita dapat berkongsi. Contoh surah An-Nas. Kita bincanglah Khannas tu apa? Al-Falaq. Al-Falaq tu apa? Kita kena bincang dalam halaqah kita. Risau nak bagi benda ni. Nak takut ramai buat tak nak buat halaqah hari. Okey ke? Murabi je respons sikit murabi ni. Okey ke? Nak takut high dose lah. Kesian pula. Murabi Anwar, Fitri, Farhan semua ni bunyi sikit. Okey tak? Nak rujukan sama ni. Mudah sikit je. Rujukan. Anak guru. Sabarlah. Dan mufradat ayat-ayat penting. Okey. Dan yang paling penting adalah pengajaran dan juga amal praktikal. Ini benda yang kita kena kongsikan banyak sikit. Sebab pada hari ini ramai je orang boleh baca Quran. Ramai je orang boleh baca semua kan. Tapi orang pada hari ini susah nak tahu apakah pengajaran dan juga amal praktikal kita boleh buat. Murabi yang baik, nakib yang baik boleh deliver terus. Okey, surah ni kita dapat apa? Okey, apakah benda yang kita boleh buat sesegera mungkin? Sebab begitulah tarbiyah Nabi kepada sahabat. Tarbiyah Allah kepada sahabat. Mereka fikir untuk amal. Dapat untuk amal. Jadi tugas kita sebagai nakib untuk fikirkan, lihat tafsir. Apakah pengajaran dan juga amal-amal praktikal kita boleh amalkan daripada perbincangan tafsir tersebut. Boleh? Boleh follow YouTube saya. Baik. Ini adalah selain daripada tafsir-tafsir yang tu boleh search ni. Tak nak cerita pasal tafsir. Itu boleh search ni. Itu boleh tanya nakib yang tu sendiri. Tafsir apa yang sesuai, tafsir apa yang tak sesuai. Yang tu boleh fikir, boleh tengok sikit. Banyak. Yang tu boleh search je. Cuma Ana nak suggest untuk itu tambahkan lagi kitab-kitab yang selain daripada tafsir. Yang pertama, anak-anak yang tu adalah paling kurang ada buku ni. Kompas 114. Ustaz Syahari Abdul Rahman. Buku ni cerita pasal apa? Dia tak ada benda pun, simple je. Hanya menceritakan tentang timeline surah. Surah ni turun bila, berapa ayat. Paling kurang kita ada buku ni supaya kita boleh cerita kepada kita punya surah ni turun bila, apakah dia punya topik. Dia bukan tafsir. Dia hanya sekadar menceritakan kronologi ataupun apa yang berlaku dalam surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, semua orang kena ada buku ni. Belajar dengan siapa tu yang kedua. Ada buku ni dulu supaya boleh baca.
InsyaAllah kalau itu beli yang ulum Al-Quran rujukan pengajian Islam ni yang orang setang pun STP guna tak pasti lah. Tapi itu boleh baca, boleh faham, mudah saja. Dia bukan kitab yang besar, dia kitab yang kita guna kat sekolah saja. Itu dah masuk universiti, itu boleh baca sendiri. Dan kalau itu nak lelaki pun itu boleh search kat YouTube ulum Quran. Banyak sangat ustaz-ustaz yang cerita tentang ulum Quran. Dan itu kena ada benda ni. Sebab kita akan cerita pasal istilah-istilah yang penting. Makiyah Madani. Macam mana nak cerita kalau kita tahu makiyah tu apa? Madaniyah tu apa? Macam mana kita nak cerita asbabun nuzul kalau kita tak tahu asbabun nuzul tu apa? Maka adakan buku ini insyaAllah. Doakanlah kita di Muassis ni ada modul-modul macam ni supaya dimudahkan urusan kita untuk rujuk sama-sama insyaAllah. Ustaz Farhan tu, Ustaz Fitri tu, Ejah tu modul insyaAllah. Kita tunggu juga geng-geng Hazimi dengan Badrul untuk tolong kita susun modul ulum Quran untuk newbies kan. Ulum Quran for dummies. Dummies tu sangat Itu juga kena ada paling kurang ini tambahan lah Itu ada kamus Al-Quran. Ada bahasa Melayu tak ada masalah. Ada bahasa Indonesia 3 jilid. Kat sini tu boleh search je ayat perkataan-perkataan yang mungkin apa-apa saja perkataan yang dalam Quran. Itu boleh share dalam kamus Al-Quran yang akan jumpa. Apakah maksud-maksud yang ada. Sebab bahasa Arab ni is a beautiful language kan. Bahasa yang sangat-sangat cantik. Satu perkataan boleh memberi 10 makna. Itu boleh tengok Nombor Ali Khan kan. Dia cerita satu perkataan je. Berpuluh-puluh makna. Itu benda kita boleh capai kalau kita ada bekalan, ada rujukan. Jadi inilah buku-buku yang suggest untuk kita semua ada. Tak baca tu nombor 2. Beli dulu. Baca tu nombor 2. Beli dulu. Ana pun beli buku yang banyak ni, Ana akan baca bila usrah lah. Sebab tengah cari bahan kan. Nak bagi bahan apa? Buka ini. Masa tu lah kita baca. Oh, ini kita baca. Sebab kita ada bekalan. Tapi kita tak baca. Jangan risau. Beli dulu. Tak guna bagi kat Ana. Yang seterusnya perbincangan hadis. Dah pukul 10.30 dah. Pada murabi agung, kalau Ana nak tu cerita tolong stop Hadis pula. Sama juga macam perbincangan dalam tafsir. Ini ada satu satu buku yang menjadi rujukan kita semua. Hadis biasanya itu guna apa? Mula-mula sekali biasa guna apa? Hadis biasa itu rujuk apa? Rujuk murabi. Oh, jangan keren. Al-Wafi. Mantap ali Al-Wafi terus. Masya-Allah, tabarakallah. Contoh hadis 40 yang paling mudah, yang paling simple mungkin Fizilan Nawawiyah. Yang paling mudah sekali tu. Mungkin itu yang paling mudah. Mungkin boleh jadi sebagai rujukan bersama, tetapi sebagai murabi seperti biasalah. Itu ada benda-benda lain yang kita kena baca. Ada Al-Wafi ni, banyak sangat syarah. Al-Kafi pun ada, Al-Wafi pun ada. Kalau yang lebih tinggi sekali Jami' Ulum, tu Hafiz dia bagi Jami' Ulum terus. Itu level-level tinggi lah tu. Tapi tak apalah, boleh baca, tak ada masalah. Itu juga boleh search dekat YouTube. Banyak sangat ustaz-ustaz yang kita siqah insyaAllah berkongsi tentang hadis 40. Kalau Ana sendirilah, minta maaf lah kalau ada yang tak setuju ke dengan Ustaz Ana ni. Kalau Ana sendiri, Ana tengok Salman Ali lah. Ustaz Salman Ali. Dia guna kitab Jami' Ulum wal Hikam. Dan hadis 40. Best lah, tapi dia banyak istilah sikit. Kalau kita ada basic, insyaAllah best. Kalau tak ada basic tu, takut gantuk. Atas hitungan tu boleh cari dia. Tapi yang paling penting, kita ada rujukan. Supaya kita boleh kembangkan kita punya perbincangan. Dan paling utama kalau kita bincang hadis, tolonglah jangan tinggalkan asbab wurud. Asbab wurud ni apa? Sebab hadis tu. Tak banyak cari sebab tu. Itu cari dalam kitab-kitab hadis, sarah hadis. InsyaAllah ada cerita-cerita pasal asbab wurud. Sebab-sebab hadis tu diturunkan belum. Hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW. Status hadis sahih ke kan dhaif ke, itu kena cerita, kena tahu. Tapi yalah, bila nak cerita tu kena tahulah. Biografi perawi kena cerita juga kalau boleh. Terutama yang riwayat tu sahabat. Cerita siapa sahabat ni. Sebab kadang-kadang hadis yang disampaikan oleh sahabat tu ada kaitan dengan siapa sahabat tu. Ada kaitan dengan sikap sahabat tu. Barulah hidup hadis tu. Sebab kena dengan orang yang macam mana, kita tahu orang yang mendengar tu siapa, orang yang menyampaikan tu siapa,
Kadang-kadang boleh delete. Kenapa kan orang ni dapat hadis ni? Dan kenapa hadis ni penting untuk kita? Penting untuk kita tengok hadis. Jangan terus, jangan rasa cepat-cepat nak jump kepada hadis. Cerita dah sikit siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Sama juga ada mufradat pilihan, ada kalimah-kalimah pilihan dan of course pengajaran hadis. Okay. Antara kitab yang anda suggest tambahan selain daripada syarah-syarah hadis tu, yang pertama sekali adalah Syama'il Muhammadiyah. Percayalah ada banyak. Saya syarah sebab apa benda ni? Benda ni adalah kitab ni adalah kitab hadis yang cerita pasal Nabi SAW. Ada kali yang baik kalau kita cerita hadis tu kita boleh relatekan dengan kehidupan Nabi. Nabi sampaikan hadis tu confirm lah apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu dan Nabi orangnya akan buat apa yang disampaikan. Maka kita boleh relatekan dengan akhlak sifat Nabi berpandukan kepada apa yang kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Saya yang syarah punya. Dan of course lah bila kita nak cerita pasal hadis dhaif, hadis sahihnya dan banyak lagi tentang hadis yang lain, pasti kena ada rujukan. Kat mana nak cari? Anda carilah apa-apa kitab pun berkaitan dengan kitab ulum hadis, ilmu hadis. InsyaAllah. Translate ajaran Rasulullah. Susahnya saya bukan belajar agama je saya nak baca. Baca dulu. Tak faham tanya Badrul. Tak faham tanyalah ustaz-ustaz yang ada. InsyaAllah kita kat Muasif ni ada je ustaz-ustaz kita boleh tengok. Contohnya yang boleh sebutlah. Kita ada Ustaz Farhan, Ustaz Fitri, Ustaz Syafiq dan banyak ustaz-ustaz yang kita boleh tengok kat sini. Yang terakhir adalah pastikan kita juga ada buku-buku biografi para sahabat Nabi, para tabi'in dan sebagainya lah. Sebab kita nak cerita pasal orang yang meriwayatkan hadis tu. Maka kita tahulah cerita pasal sahabat tu macam mana. Maka ini antara benda yang boleh membantu lagi penyampaian hadis kita dengan baik. Cuma of course lah mungkin akan kalau kita perform sangat mungkin akan panjang lah. Hadis saja sejam setengah dah. Atas yang tu masing-masing. Jangan nak cepat habiskan bahan, jangan. Yang penting kita dapat capai hadaf tersebut. Nak berulang sahabat pun. Kenapa Bidi Rahman bagi salam ni? Baik Rahman, mau tidur ke? Baik. Sirah pula. Sirah jadikanlah Rahiqul Makhtum sebagai bacaan wajib peribadi ahli halaqah. Maksudnya semua ahli halaqah kita decide untuk semua orang kena baca Rahiqul Makhtum. Paling kurang antum tak nak cerita semua pun, semua paling kurang okey, bulan ni kita akan cerita pasal contoh kelahiran Nabi. Okey, semua orang sila habiskan bacaan. Bagi je arahan tu dulu. Dia orang baca tak baca, jangan risau. Itu tugas dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita sebagai nakib sampaikan wajibat tersebut. Supaya bila kita ada sesi perkongsian hadis, kita tak perlu lama sangat dengan fakta. Fakta cerita tak perlu lama sangat. Hari ini orang boleh baca je fakta tersebut. Tapi isu yang paling parah adalah orang nak relate sirah tu dengan kehidupan. Maka dalam halaqah kita nak fokus lebih kepada bagaimana kita nak praktikkan apa yang ada dalam sirah tersebut. Dan of course kebanyakan sirah ni akan cerita pasal dakwah. Bagaimana kita nak kaitkan sirah dengan dakwah. Maka pastilah kita seperti biasa, kita sebagai murabi tidak boleh satu rujukan sahaja. Paling kurang 2 ataupun 3 rujukan untuk kita lihat. Banyak rujukan Macam mana ni? Kalau ini murabi nakik surah, tak berhenti tak apalah. Okay je. InsyaAllah ada lagi orang-orang lain yang akan teruskan dakwah kita. Dakwah ni kita ada ke di jalan je. Tak kisah pun Kita yang rugi insyaAllah. Baik. Akhbar Islami. Isu-isu semasa. Ini juga yang tu kena baca dari pelbagai rujukan. Janganlah baca sekat geli. Okey, cerita ni dari mana? Sekat geli. Era. Bacalah daripada rujukan-rujukan berita-berita yang kita rasa boleh jadi berita. Apa? Kalau anda nak suka TRT World. TRT World maksudnya. TRT World betul dekat internet. Itu adalah media Turki lah. Anda suka baca situ lah sebab anda ni peminat cerita Turki contoh lah. Atau anda boleh tengoklah apa-apa yang tu rasa itu tapi banyak tengoklah dalam semua yang berbeza-beza. Okey? Dan cubalah daripada kisah daripada berita tersebut, cubalah kaitkan dengan hadaf umum tarbiyah tu. Contoh pada minggu tu kita bincangkan tentang An-Nas
Anas antaranya nak ceritakan kepada kita semua, ada di kalangan manusia ni seorang yang iblis, syaitan yang mengajak manusia kepada kebaikan. Carilah isu-isu semasa yang macam mana pun, cuba kaitkan dengan perbincangan tersebut. Dan sebelum kita nak bincang isu semasa dalam halaqah kita, minta pandangan dan juga nasihat daripada murabi kita, daripada ahli halaqah kita, usrahmat kita, supaya kita dapat gambaran ataupun mauqif pendirian pandangan yang selamat. Sebab kalau kita berdasarkan pandangan diri kita sahaja, kita tak nampak cacat-cacat lain yang orang lain nampak. Ana hampir-hampir nak menjadi salah seorang orang yang berkongsi cerita tentang KJ punya anak tak cocok vaksin. Oh, Ana hampir-hampir nak marah tengok video tu. Lama-lama kelamaan barulah tahu rupanya ada isu dari sebab cerita tu kan. Cuma katanya kita kadang-kadang kita tengok kita rasa kita dah betul. Tidak. We need others untuk betulkan diri kita. Sebab itulah kita tengok hari ni banyak jugalah fitnah-fitnah yang melanda da'i-da'i di media sosial. Kan? Ramai orang buat video, best buat video. Cerita benda tu, cerita pasal benda ni. Tapi banyak yang telah menimbulkan fitnah. Sebab apa? Sebab dia cerita tanpa dia menerima nasihat orang lain. Betul tak kalau cerita ni kan? Betul tak dalil ni? Betul tak sandaran ni kan? Dia main cerita je kan? Jadi benda ni akan menimbulkan kesalahfaham dalam masyarakat. Jadi kita kena sentiasa berbincang, syura, supaya kita dapat pendirian dan pandangan yang sama. Supaya usul kita pun sama pandangan, usul lain pun sama pandangan. Akhirnya kita boleh bersama-sama dalam pandangan yang sama. Baik. Fiqh dakwah. Fiqh dakwah ni antara perbincangan dalam kita boleh bincang jugalah dalam halaqah kita. Cumanya kita jangan gopoh lah. Baru je buat usrah, nak suruh adik kita, buat usrah juga. Baru jumpa je, dakwah wajib, syahadatul haq. Mati pula tu. Nak dakwah. Sebab kita tergopoh-gopoh. Kan? Kita dah dapat kita semangat nak buat dakwah, kita pun nak suruh orang semangat juga buat dakwah. Tak boleh. Dakwah ni dia based on kefahaman sebelum semangat. Al-fahmu datang dulu sebelum datangnya semangat. Maka jangan kita kata kena realistik. Lepas tu kena sentiasa bincang dengan murabi ataupun bincang dengan suami kita sesuai tak bagi bahan dan sebagainya. Dan fiqh dakwah ni dia jangan banyak teori. Murabi-murabi nakik-nakik semua kalau bincang fiqh dakwah jangan banyak teori. Baca terus buat. Buat sama-sama dengan suami semua. Buat sama-sama. Sebab fiqh dakwah ni kalau main teori, patutlah kita tak pernah menang lagi Islam ni. Main teori je. Dakwah wajib. Main gitulah. Dakwah ni kena sampaikan. Gitulah. Tapi tak sampai-sampai pun kan. Jadi benda kita, ni tegur tak diana jugalah kan. Dan bila kita buat dakwah ni, kena banyakkan selitkan pengalaman. Pengalaman tu berharga untuk menghidupkan fiqh dakwah tu. Pengalaman tu boleh jadi pengalaman berdasarkan surah Nabi. Ataupun pengalaman diri kita sendiri. Tetapi nak dapat pengalaman, kena buat dakwah. Antara sebab kita tak boleh cerita pengalaman sebab kita tak ada pengalaman. Kita tak buat dakwah dengan betul, akhirnya tidak ada pengalaman. Itu berkaitan dengan fiqh dakwah. 52 orang ni dengar laka tak 52 orang ni? Tidur lah ke ni? Bangun. Dengar, okey, sorry. Dengar semangat ni. Dengar bosku, dengar. Jangan marah. Marah laka. Tak boleh tegur ni. Tak nak ni. Saja gurau je. Baik. Reminder. Dalam kita membuat preparation sebelum halaqah, rajin-rajinlah juga untuk sediakan sesuatu untuk memberi fokus yang lebih kepada ahli halaqah. Jangan malas nak sediakan nota kepada adik halaqah kita. Kita kata, Allah semua benda nak kena suap ni. Tak. Kita ada tugas, kita nak dapat pulangan kan. Kita nak melabur sesuatu. Kita nak dapat pulangan yang baik. Pulangan yang baik memerlukan kepada pelaburan yang baik. Kita buat nota, kita buat slide, semua itu adalah pelaburan kepada mad'u kita supaya dia mendapat manfaat yang sehabis baik. Maka rajin-rajinkanlah kan. Terutamanya bila halaqah-halaqah yang baru. Rajin-rajinkanlah sediakan nota kepada mereka. Mereka nak beli buku mungkin tak ada duit. Rajin-rajinkanlah kita buat nota untuk mereka. Mereka baca tu mereka buang. Itu biarlah.
Itu mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu kena prepare betul-betul. Slide tu kalau kita buat, kalau contohnya kita buat online, cubalah berusaha paling kurang ada benda tu. Hitam putih pun tak apa. Kan, hitam putih, font Times New Roman, 12 je. Kan, dalam space tu tak ada satu pun kosong je. Dapat. Tak kisahlah. Asalkan kita berusaha. Ada benda tu. Zaman sekarang ni, dia memerlukan dua benda. Telinga dengan mata. Generasi sekarang macam tu. Generasi depan ni sama lah, telinga dengan mata lah. Kalau main telinga saja, hidup lah. Dah agak pun tidur depan-depan pun tidur, patah lagi online. Jadi kita kena ada dua-dua tersebut. Dan benda kedua, bila kita prepare lesson tu, kita kena ingat. Ada madu yang pertama sekali kita kena fokus juga. Betul Alif, guna Canva kan? Ni anak guna Canva ni. Kan? Tukar-tukar ayat je. Atau kata, wah lawannya slide. Padahal slide tu dah orang buat dah. Dia tukar ayat je kan. Tapi jangan kata sangat lah. Ada orang tu diguna Canva juga. Tapi dia tak ubah. Dia kadang-kadang tertinggal. Kantor tak habis edit. Contoh lah. Yang kedua adalah kita kena ingat bahawa kita adalah, kita nak menyampaikan something, kita lah madu yang pertama. Sebab apa? Sebab kita nak dapat manfaat itu terlebih dahulu. Sebab itulah kalau Nabi kan, Nabi SAW dengan para sahabat ni, kadang-kadang kita tengok tak berjaya sangat pun dakwah kan, Nabi-Nabi yang ada. Tak berjaya sangat pun dakwah dia. Sikit je orang ikut dia. Tapi kenapa dia sustain untuk betul-betul berada kat situ? Sebab dia tahu dia dah dapat manfaat yang sangat banyak. Dia sendiri dah dapat manfaat yang sangat banyak. Sebab tugas kita adalah kita lah madu yang pertama. Kalau kita rasa orang tak dapat apa kita sampaikan, yakinlah kita dapat apa yang kita sampaikan. Ana paling banyak belajar, paling banyak faham tentang dakwah, tentang fikrah bila ana mengisi. Kadang-kadang dengan bukan kata murabi tak baik, murabi tak faham. Kadang-kadang kita duduk dalam surah tu kan, mungkin kita lah kan tidur ke, tak ngantuk ke, ataupun murabi tu pun nak buat slide ke apa kan, kita tak ingat lah. Tapi bila kita sampaikan tu, kita dapat kefahaman tu. Kadang-kadang kita dah sampaikan dah tahun lepas. Tahun ni kita sampaikan lagi. Kembang. Sebab sifat kepada dakwah ni dia tidak statik. Itu baca tafsir Quran pun kan. Sampai sekarang pun masih lagi ada orang yang menulis tentang tafsir Al-Quran. Sebab apa? Quran dia tak statik. Dia kembang. Kita kembang juga. Sebab lepas usrah, makan-makan. Baik. Yang seterusnya. Semasa halaqah. InsyaAllah Abiah. Okey, setakat ni kita sebelum halaqah. Kita seminit. Kalau ada apa-apa. Sebelum halaqah. Tak ada? Ustaz. Ya. Berapa duration yang sesuai sebelum halaqah nak prepare? Duration itu adalah subjektif. Bergantung kepada kita. Kalau kita ni jenis orang yang boleh simpan maklumat banyak walaupun baca sekejap, silakan. Kalau kita ni jenis orang yang baca sekali hilang, tak tahu lah macam mana. Bergantung kepada preparation. Tapi Ana tak prefer untuk kita buat kita buat contoh kan, kita esok malam ni petang ni pun nak study, tu ngarut tu. Ngarut tu kalau petang ni pun nak study confirm adik-adik tak dapat apa-apa sebab kita tak buat bersungguh-sungguh. Paling kurang contohnya, paling kurang nak, kalau dia kata petang tu nak buat slide, tak apa. Sebab paling kurang dah ada idea kan. Ana pun slide ni, secara jujurnya, Ana baru buat petang tadi. Tapi daripada semalam ni kan dah fikir dah poin-poin yang nak tulis dulu dalam Ana punya telefon. Lepas tu copy je. Kita kena berusaha lebih awal sikit lah. Okay. Baik, semasa halaqah. Semasa halaqah ni tak banyak benda. Ana tak tahu nak cerita apa semasa halaqah sebab dia pengalaman berbeza sikit semasa halaqah ni. Dia tak sama. Preparation insyaAllah kita boleh sama. Semasa ni sebab kita akan berhadapan dengan mutarabi yang berbeza. Tapi adalah bagilah sedikit benda-benda kita boleh bincangkan. Yang pertama sekali, antara benda kita boleh kira-kira buat adalah sebelum kita fikirkan tentang masuk bahan baru atau masuk perbincangan yang baru, kita kena mulakan dengan perbincangan
halaqah sebelum ini. Kan? Apa yang kita bincang sebelum ni? Benda ni kita boleh recap dengan perbincangan. Sama ada dengan soal jawab ke? Kita start dulu, kita soal jawab dulu. Apa. Minta pandangan dulu apa. Biasanya kalau minta pandangan, semua orang akan tak tengok buku je. Buku mana yang tulis tu? Buku Nota Osro ada 10 kan? Kejap buku ni kan? Semua cari buku Nota Osro. Tak jumpa Tak adalah hero. Mesti akan ada hero yang akan keluar. Dia pun akan share nota dia. Kita semua dengan nota dia. Biasa ada tu pengalaman. Jadi kita kena tanya. Dan jangan sedih lah kalau tak dapat jawapan. Memang biasa tu. Biasa tu. Semua lupa betul. Jadi kita cuba buat. Supaya kita, paling kurang kita boleh access lah. Sejauh mana mereka ni faham tentang perbincangan sebelum itu. Supaya bila mana kita nak masuk perbincangan baru, kita boleh petik sikit, tarik sikit. Perbincangan yang kita bincang sebelum ni. Kalau Anas ni yang memang sukalah sebelum sesi usrah tu, buat kuis. Ataupun selepas usrah, buat soal jawab. Itu atas kita masing-masing. Yang kedua, pastikan penggunaan kata ganti nama yang tepat lah. Dalam usrah ke, dalam ceramah pun sama je sebenarnya. Iaitu kita kena sentiasa gunakan istilah kita. Kalimat tu ada lah. InsyaAllah kan. Kalimat. Tapi hadiah lah tak ada kalimat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baik. Penggunaan kata-kata nama. Ini penting juga. Kita tak naklah sentiasa guna ana ataupun entum kena ni, entum lah punca, entum banyak masalah, entum lah jahiliah, entum lah futur, kita guna entum. Dia tak cantik, dia ada nilai psikologi dalam kita punya dakwah. Kita kena sentiasa gunakan kita. Kalau rasa kita janganlah futur kita kena buat dakwah kita supaya apa dia? Entum. Kalau anak ananiyah, entomiyah tu makanan kegemaran orang Mesir. Itu lain. Kepada Auza'i ni, kita tengok sikit. Baik Jadi penggunaan kita supaya kita ada nilai kebersamaan tu. Nilai kebersamaan dalam kita nak mendapatkan manfaat sesama kita. Baik. Dan seterusnya, kita sebagai nakib perlu bijak mengawal dan meletakkan dua perbincangan. Silakan kita suka kadang-kadang suruh, ada pandangan tak? Ada ni tak? Boleh nak share tadabbur tak? Kita suka kan? Sebab kita rasa dia akan menghidupkan lagi halaqah kita. Itu betul. Tapi kita sebagai murabi, sebagai nakib, kita kena tahu batas dia. Bila kita kena stop, siapa kita boleh bagi untuk bercakap. Sebab walaupun semua orang boleh bercakap, ada certain waktu ada orang kita kena diamkan. Bukan kita tak bagi dia cakap. Tak. Sebab kita nak wujudkan satu hadaf, satu kefahaman. Kalau ramai-ramai orang berkongsi, dia akan menambah kefahaman. Kalau itu usul dengan orang yang lama tak apa. Terutama orang yang baru ni kan. Jadi kita kena ada cara, kita tahu. Ni terlebih ni, ni tak kena dengan ni. Kita cuba untuk kita pandai kawal. Kan? Boleh, kita latih orang bercakap tapi kita kena pandai pandu. Nanti dia orang pula jadi murabi kepada kita. Akhirnya jadi geng sembang. Dan seterusnya kita kena pandai untuk membina, bukan kita kena pandai, kita kena cuba untuk membina cambatan di antara setiap bahan halaqah yang kita pilih. Itu janganlah pilih tadabbur. Pilih tadabbur ayat ni, tafsir surah ni, hadis ni, lepas tu lain-lain. Dia tak berkait. Atau kena cuba wujudkan jambatan di antara perbincangan tadi dengan perbincangan sekarang dan perbincangan selepas ini. Supaya nampak tarbiyah tu cantik, tersusun. Maduk yang mendengar pun macam, wah abang ni macam abang tak goreng ni, tak banyak pun. Biasa orang goreng ni dah lebih. Kalau dia tak goreng dia akan nampak cantik. Abang ni tak goreng ni, dia tersusun ni, nampak tersusun dia tu. Kita kena wujudkan jabatan. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang contohkan usul yang lama, kita akan suruh madung kita yang kongsikan. Maka biasanya apa dia? Biasanya madung ni kongsi macam ni, madung ni kongsi macam ni. Kita kena pandai untuk linkkan mereka semua. Tak boleh cakap, ni tak ada kaitan ni, salah ni dek. Salah. Ni tak reti tadabbur ni. Diam. Tak boleh. Kita kena cuba wujudkan jambatan supaya di
Dia dapat connect dengan kita punya bahan dan juga dengan apa yang mereka kongsikan kepada kita. Oh, letih lah. Letih. Yang tu semua okey ya. Entahlah kalau panjang lah. Lama dah tak nyampai online ni. Jadikan alat bantu halaqah sebagai backup dalam kekurangan kita menyampai. Antara iklan tu, macam mana saya tak hati nak bercakap dan sebagainya. Tak kisah, semua orang pandai bercakap. Semua orang boleh bercakap. Cuma ada orang dia tak tahu nak guna gaya, ada orang tak tahu nak guna dia punya wave tu tinggi naik, turun naik. Ada orang dia tak hati nak pelbagaikan perkataan. Tak kisah, tak salah. Itu bukan alasan. Maka kalau kita tahu kita ada kekurangan tersebut, kita kena ada alat-alat yang cuba untuk melengkapkan kita punya kekurangan tersebut. Menyempurnakan backup kita punya kekurangan tersebut. Kita tak mampu nak bercakap, kita tak cakap, kita buat something yang orang lain boleh buat, gambaran, contoh. Ambil video, contoh. Buat slide, contoh. Buat peterminda, contoh. Kena rajin. Kena rajin, dia punya ciut dia kena rajin. Seperti mana yang tu bersungguh-sungguh buat preparation untuk assignment. Walaupun yang tu buat last minute, tak yang tu bersungguh-sungguh. Seperti mana yang tu buat preparation untuk present. Walaupun esok present ini baru buat, tapi yang tu tak buat terbaik. Sebab kita nak deliver yang terbaik. Kita tahu kita ada kekurangan, kita kena buat something supaya kita boleh backup kekurangan kita. Dan yang seterusnya adalah jangan takut jangan takut kehilangan siqah ahli usul kita. Contohnya kita ada adik-adik baru. Kita nak jaga ni. Supaya bila jumpa Merabi tanya, berapa orang ada adik? Ada 4 orang. Kita nak jaga ni. Supaya kita tetap ada adik-adik kita boleh report kepada kita punya Merabi kita. Tiba-tiba, jadi kita sebabkan kita nak jaga sangat, kita tak mahu pun ikhwan-ikhwan lain supaya ada kaitan dengan mereka. Tak boleh ni. Nanti dia orang tak sikoh kat Ana, dia sikoh kat Enta. Nanti dia nak ikut Enta, tak nak ikut Ana. There is a problem. Itu adalah kefahaman yang salah. Mad'u ataupun kita punya adik-adik halaqah bukan milik kita. Ia adalah milik kepada dakwah itu sendiri. Maka jangan segan lah. Jangan takut, jangan malu untuk minta bantuan daripada lain. Contoh, dalam usul kita tahu ada seorang ni yang memang banyak sangat pengalaman dakwah. Dia mungkin boleh cerita tentang fiqh dakwah. Kita panggil dia. Mari boleh tak sharing dengan aku malam ni? Usul aku malam ni. Boleh? Kita boleh risau sudah. Dah lah ikhwan dia pandai cakap. Nanti adik-adik semua nak ikut dia ni macam mana ni lah. Iyalah. Yang penting dia tetap ikut dakwah kita. Dan sebenarnya andai cakap macam mana sekalipun orang tersebut, kalau dia tidak ada hubungan hati, susah juga. Dia tak boleh pergi jauh. Tak boleh pergi jauh. Jadi walaupun kita mampu bercakap, janganlah kita halang orang lain untuk bantu kita. Dan janganlah kita rasa down kalau kita rasa ada ini sikoh kepada orang lain. Tak, kita nak disikoh kepada dakwah. Bukan kepada kita, bukan kepada ikhwah yang lain. Baik. Sikoh tu adalah sikohan, percaya. Baik. Semasa pun habis dah. Semasa dah habis, lepas dah habis, sebelum dah habis. Yang paling sebelum je, semasa semua dah orang kata sikit saja. Kita dah masuk selepas, insyaAllah. Pukul 11 habis. Bohong kan, pukul 11 selesai habis. Selepas halaqah. Selepas halaqah, kita akan buat kaedah penilaian. Ada 3 kaedah yang anda boleh suggest lah kepada kita untuk menilai seseorang sejauh manakah keberkesanan kita dalam menyampaikan bahan atau menyampaikan hadaf dalam halaqah kita. Yang pertama, kita boleh decide by wajibat individu dan wajibat bersama ahli halaqah serta murabi. Maksudnya apa? Sebagai contoh, pada hari itu kita bincang tentang kisah sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi kita bincang adalah berkaitan dengan Abdul Rahman bin Auf sebagai contoh mudah. Maka kita tahu the core kepada cerita Abdul Rahman bin Auf, dia punya tunjang kepada cerita dia adalah dia ini suka infak. Suka memberi bantuan kepada orang lain. Jadi kita tengok ada betul menyerap cerita Abdul Rahman bin Auf dalam hati mereka ataupun tidak, maka kita decide lah. Okay guys, habis usrah ni kita ada wajibat sikit. Semua orang kena bagi makan dekat seorang kawan dia minggu ni. Boleh tak semua? Boleh tak? Oh susah. Boleh tak? InsyaAllah boleh semua. Bagi makan insyaAllah boleh. Maka kita seolah-olah kita nak cuba nak hidupkan nilai Abdul Rahman bin Auf dalam amal yang praktikal. Kita buat sama-sama Kita buat sama-sama. Okay, kita buat sama-sama. Janganlah, entum kena buat ni
Atau nak check, kita buat atau nak check. Kita buat. Letak dan blast time tu. Kita buat. Nak check je. Tu dia tak bagus. Dia kena kita buat sama-sama. Maka bila sampai kepada usaha seterusnya ataupun kita boleh mesej dalam grup ke atau mesej seorang-seorang, dah bagi dah makan minggu ni. Dah sedekah ke belum? Kata nak jadi apa kalau Badrul dengan Musafir Dunia ingat kan, kita kan selalu ada Abdul Rahman Al-Auf challenge kan. Lepas tu Talha bin Ubaidillah challenge. Setiap sahabat tu ada challenge masing-masing. Bergantung kepada cerita dia. Contoh kalau kita buat Talha pula. Talha dia kasi Talha. Talha dia cerita, kita tahu dia punya core dia adalah keberanian. Dia berani kerana benar. Maka kita pun decide wajibat. Okey, minggu ni mana kita semua dah dengar cerita pasal Talha, kita cuba ikut dia. Kita macam mana? Kita cuba masing-masing cuba kongsikan tazkirah dalam grup kelas mereka. Dalam grup WhatsApp je, simple je buat recording. Cuba buat. Kita tengok siapa yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Dengan simple record suara je. Tak perlu record muka, perlu record suara saja. Contoh kan. Usul minggu depan kita baca siapa buat? Siapa buat? Biarlah, tak kisahlah ada orang buat, kita buat. Yang penting kita bagi something. Yang buat kita tengoklah kenapa dia buat. Mereka sebab dia faham atau sebab dia tak ada kerja. Ataupun dia memang suka benda tu. Kita boleh nilai. Yang kedua, kita boleh nilai dari sudut follow up. Follow up tu macam mana? Contohnya, kita berbincang berkenaan dengan apa? Contoh kita berbincang tentang Al-Falaq, surah Al-Falaq. Al-Falaq ada cerita tentang sihir. Contoh. Tiba-tiba ada isu sihir ke uskun ke. Itu tahu uskun tak apa uskun? Uskun. Apa tahu itu uskun tak apa uskun? Uskun ni adalah ustaz dukun. Ustaz campur dukun jadi uskun. Sekarang banyaklah ustaz-ustaz yang menjadi dukun. Jadi contoh ada isu pasal ustaz dengan dukun kan. Kita bincanglah. Apa kaitan dengan surah Al-Falaq? Kita dalam grup. Apa pandangan? Confirm. InsyaAllah. Semua tak jawab. Biasa senyap orang takkan jawab, orang takkan respon. Biasanya macam tu. Tapi tak apa, kita buat je. Ataupun bila kita jumpa, yang ketiga kita boleh mu'ayyashah. Mu'ayyashah ni kita jumpa, kita cuba macam mana minggu lepas okey tak? Dah buat belum wajibat? Macam mana? Kita pun cuba cerita isu semasa dan sebagainya. Dan mu'ayyashah ni itu jangan rasa mu'ayyashah ni aku je kena mu'ayyashah. Tak. Kita kena buat dakwah ni secara berjemaah. Kadang-kadang ada adik yang depan kita, dia jenis yang mungkin dia takut dengan kita. Dia jadi jenis orang yang tiba-tiba depan kita dia baik. Baik gila. Tapi dia ada dengan abang lain, contohnya dengan abang ni jenis gila-gila. Ikhwan ni jenis gila-gila. Bila dia jumpa dengan abang ni, dia pun jadi gila-gila. Dan biasanya dia akan jadi diri dia sebenar. Maka kita boleh minta tolong. Boleh tak? Okay, kita jumpa dia sekejap. Kita cuba mengasyar sikit. Cuba tanya dia. Kadang-kadang dia orang ni tak berani nak sebut secara jujur depan kita. Faham ke tak ke depan? Faham ke depan? Semangat saya dengan usaha depan. Bila kita buat dakwah cepat sikit. Contoh kan. Tapi bila dia jumpa dengan orang lain yang dengan kawan-kawan kita, dia rasa macam sebenarnya saya tak faham ke depan. Saya ngantuk ke depan sebenarnya. Tiba-tiba dia jujur dengan orang lain. Jadi bila orang lain tu cerita kepada kita, jangan kita macam kenapa dia jujur dengan kau? Kenapa dia tak jujur dengan aku? Kenapa ngentar dia cakap jujur? Kenapa dia tak cakap jujur? Entah siapa? Gaduh pula. Macam itu. Ulang lagi sekali. Adik alaqah bukan milik dakwah bukan milik individu Jangan rasa insecure. Bila mereka ini dengan kita lain, dengan orang lain. Jangan insecure. Yang penting dia tetap bersama dengan dakwah. Yang penting kita tetap ada saham dalam diri dia. Baik Itu cara nak menilai. Ini carangan saja. Banyak lagi yang rasa ada lagi abang-abang lain yang dia pengalaman kat sini sebenarnya. Siapa nak petik nama siapa ni Zainal, Muhammad Syafiq ni semua pengalaman-pengalaman ni. Siapa lagi? Lutfi ni ni pengalaman ni Fitri. Ustaz Zaid Anwar Najmi semua ni ini memang alih semua ni Akmal kan sebut semua kan habis masa seminit tadi. Baik Dicakir semua boleh insyaAllah. Baik. Dua halaqah. Ini yang terakhir insyaAllah. Saifullah terus last meeting Dia sebab tak sebut nama dia ke? Ramai yang live ni. Minta maaf. Jadi, luar halaqah macam mana pula? Luar halaqah kita kena ada unsur disebut sebagai
give and take ataupun istilah ting Milo lah, ting kosong. Kita tak boleh, kita kena mengisi diri kita. Di luar halakah ada tugas kita untuk menambah diri kita sebaik mungkin. Menambahkan istiak ni penguasaan. Kita punya kefahaman, kita punya ilmu, supaya barulah kita boleh tambah nilai ahli halakah. Kalau kita hanya berlegar daripada penyisian, kita je kongsi apa kita dapat daripada usrah je. Tak ada rasa pun nak baca lebih. Betul, kapasiti betul. Tak ada masa pun nak tak rasa pun nak baca lebih lagi. Tak rasa pun nak dengar video-video lain. Maka kita akan nilai tu sikit lah. Macam dah sebut lah, kita nak melabur, kita nak dapat keuntungan yang paling tinggi kita boleh. Kalau kita bagi pelaburan yang rendah, keuntungan mungkin dapat, mungkin tak. Kalau dapat mungkin rendah. Tapi kalau kita bagi yang tinggi, insyaAllah kita akan dapat yang lebih. Dan adalah beberapa benda yang kita boleh cuba di luar halakah. Benda-benda kita boleh fokus. Satu, jangan malas dengan isu semasa. Mentang-mentang lah kita ni suka Quran kita baca. Betul tu Quran tu. Tapi kena tahu juga isu semasa yang berlaku. Apa isu semasa sekarang yang berlaku? Isu global Apa isu global sekarang? Karnataka. Apa dia? Zam? Perang. Perang. Contoh isu Ukraine dengan Rusia. Alik kiri, alik kanan. Alif. Rusia. Karnataka, hijab di ban di India. Banyak isu kan. Tapi dia bukan sekadar tahu. Dia kena ada tu yang kedua tu. Mauqif kita. Apa pendirian kita? Contoh, isu Rusia dengan Ukraine. Ramai orang kata, sudah, kiamat dah hampir, World War 3. Kita pun, World War 3, tak buat lagi dakwah ni, World War 3. Betul ke fakta tu? Tahu tak kenapa dia orang gaduh sebenarnya? Kalau kita ikut je, semua orang semua share pasal World War 3, kita pun share. Tahu tak cerita dia apa sebenarnya? Kenapa dia buat? Kalau politik dunia ni anak suka tengok ni lah. Siapa yang Facebook tu yang Cina Melayu tu? Apa nama Facebook tu? Apek Cina? Apek Cina tu. Aimar Rashdan, betul. Betul lah. Betul lah tu. Aimar Rashdan ni siapa? Kejap. Lupa nama dia apa. Aiman? Betul. Aimar Rashdan Wong, betul. Kan? Walaupun anda tak kenal dia pun tak pakai ikhwah pun, tapi dia antara orang yang kita boleh baca lah dia libatkan dengan tu. Dia boleh baca lah dia tu. Fidas Wong tu lain. Tu lain Fidas Wong tu. Tu cerita lain tu. Betul Ahmed, dia PTD. Tapi cerita lain tu Fidas Wong tu. Jadi kita kena ada tahu isu semasa. Sebab zaman sekarang ni kadang-kadang ada adik-adik yang bagus saya akan tanya, apa pandangan abang tentang benda ni? Ukraine dengan Rusia. Kenapa dia orang gaduh? Sebenarnya? Ini semua Illuminati. Tiba-tiba. Ini semua Freemason ni. Ini kita dah masuk akhir zaman, Syekh. Kita dah akhir zaman. Taubat-taubatlah. Buat-buatlah dakwah tu. Itu jawapan yang kita tak best lah. Kita kena ada fakta sikit. Kita kena tahu. Kita kena ada pendirian. Macam sebut tadi, apa pendirian? Sila bincang dulu. Atau yang melobi dulu. Betul tak pandangan anda kan? Bincang dulu supaya kita dapat satu pandangan dan pendirian yang muqtadil, yang adil. Isu semasa yang berkaitan dengan isu-isu agama lagi lah. Yang seterusnya, fiqh semasa. Contoh isu yang lama lah. Isu soft jarak. Tak habis-habis kan? Isu soft tak habis-habis. Maka apa kan sebenarnya pandangan fiqh? Kita tahu tak pandangan fiqh tu apa? Benda ni simple je, tak perlu buka kitab. Tak perlu. Enter search je, mufti wilayah keluar. Enter search je. Hukum soft jarak. Just biarlah orang cakap yang cerita laki dengan Google ke apa, ikutlah. Yang penting kita ada maklumat. Kita ni bukan ulama' Syekh nak baca kitab banyak-banyak. Kita ni orang biasa, yang penting kita ada
asas tu. Tapi of course lah, jangan cari hukum tu kat Syarikat Geli tak jumpa. Kalau kat Syarikat Geli tak jumpa tak jumpa. Carilah, itulah muassis kena buat tu. Yang seterusnya, kita kena berusaha ada maktabah peribadi, ada library sendiri. Sebab menjadi murabi, menjadi nakib itu memerlukan kepada rujukan yang berbagai, kreativiti yang berbagai. Kalau kita tak ada buku, tak ada kitab, tak ada rujukan, susah. Belilah, pastikan ada library ni, library masing-masing. Dan tolonglah belilah buku-buku yang pelbagai. Jangan duk beli takdir 1, takdir 2, takdir 3, takdir 4, takdir 5, hilal asyrahan. Beli takdir je. Lepas tu dalam usul takkan kita guna buku tu. Takdir. Dan belilah pasal hadis sikit, pasal tafsir sikit, pasal dakwah sikit, pasal fiqh sikit, pasal akidah sikit. Supaya bila kita, ni nak tahu pasal akidah, kita cari je. Tengok sikit. Dan yang seterusnya adalah talaki online ataupun talaki offline. Semua nakib kena ada usaha untuk menambah ilmu tambahan. Jangan harapkan usrah je kita dapat ilmu kan. Kat luar pun kena cari juga. Cuma siapa nak cari siapa? Tanya nakib anda, siapakah ustaz-ustaz yang kita boleh dengar, kita boleh dapat manfaat untuk menambahkan lagi nilai kita sebagai seorang nakib usrah. Dan yang terakhir, sila-silalah kita ni rajin untuk explore skill-skill baru. Skill-skill baru. Apa contoh skill-skill baru ni? Contohnya kita daripada buat PowerPoint, daripada buat Paint, pergi ke PowerPoint, daripada PowerPoint pergi ke Canva, contoh kan. Daripada design pakai apa nama Rubik Cube tu. Tu salah pilih gambar. Dia tak penting Rubik Cube ni kan. Apa-apalah skill-skill yang boleh bantu kita dalam dakwah kita. Kan? Boleh bantu dalam dakwah kita. Zaman sekarang ni bagaimana skill media tu sangat-sangat penting lah. Everyone, setiap da'i sepatutnya tahu macam mana nak edit gambar secara asas. Paling kurang semua da'i kena tahu. Bagi anda lah, itu pandangan anda lah. Jadi nak pakai apa? PowerPoint sila, asalkan boleh buat poster, boleh pandai buat poster. Di sini pun ramai orang pandai ni, sekejap dah petik nama. Siapa yang pandai-pandai media ni? Tak tahu siapa. Ramai. Akhir Rahman pandai. Akhir Rahman boleh, betul lah, Rahman pandai, boleh cari Akhir Rahman. Akhir Alif pun pandai. Dia siap boleh print jadi 3D lagi. Carilah siapa lagi lain tu. Akhir Husaini kan. Akhir Husaini pandai belajar design. Sebab zaman dulu pun sebelum Ana terlibat dengan dakwah bil lisan ni, selalu main media dulu lah. Buat gambar atau poster gitulah, buat video mula. Lepas tu baru kita involve dalam design. Sebab kita tahulah, bila kita dah involve, kita tahulah bagaimana mana satu lagi berkesan. Cuma kita boleh guna bila-bila saja skill-skill ni untuk dakwah kita. Dan of course lah, yang paling penting dalam kita nak membuat preparation di luar lakah adalah membawa manusia kepada Allah, memberikan jiwa yang mempunyai jambatan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah tidak akan mampu memberi kesan yang baik kalaulah kita sendiri ni tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bermakna sifar dosa. Tidak bermakna tak pernah futur. Tidak bermakna tak pernah buat dosa. Tak, itu bukan manusia orang panggil. Tapi manusia, orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia sentiasa berusaha untuk jadi lebih baik. Kalau hari ni dia gagal, esok cuba lagi. Hari ni dia gagal, esok cuba lagi. Dan dia mengharapkan bahawa dengan dakwah dia tu paling kurang akan menghapuskan dosa dia dan juga akan membantu dia untuk jadi lebih baik. Jadi guys, sama-sama kita berusaha menjadi nakib dakwah yang baik, yang tidak sempurna tapi mencuba untuk menjadi yang baik. Melangkah, mungkin kita tak mampu nak berlari dekat syurga, tapi paling kurang kita cuba untuk merangkak ke syurga. Supaya kita capailah, kita boleh berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala
dengan hujah-hujah yang kita kata insya-Allah boleh selamatkan kita di akhirat kelak insya-Allah. Wallahu alam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah insya-Allah. Ada sebarang soalan? Minta maaf lah sampai pukul 11. Lama sangat. Salam Hi. Salam. Dah ada soalan? Minta maaf jangan marah pasal print 3D tu. Tak ada. Bagus lah from work. Cik tak ada. Ada soalan? Ya.